Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, riang-ria menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan jangan lupa teruskan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tanda kesempurnaan puasa kita ialah kita istiqamah dengan ibadah yang kita lakukan sepanjang dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa wajib. Bulan Syawal kita puasa yang sunat pula. Teruskan untuk sambung puasa kita, iaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-43 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-69 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيذ. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak berapa lama selepas itu ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah salam pada ayat ke-69 surah Hud ini diambil dari kata dasar yang terdiri dari 3 huruf sin, lam dan mim yang bermaksud luput dari kekurangan, kerosakan dan keaib. Ayat ini mengajarkan bahawa salam yang dianjurkan Al-Quran bukan sahaja yang serupa dengan salam yang disampaikan oleh pihak lain, tetapi yang lebih baik. Situasi ini dapat dilihat melalui jawapan Nabi Ibrahim AS. Ucapan malaikat dinyatakan sebagai kami mengucapkan salam. Kata salama di sini berkedudukan sebagai objek ucapan. Sedangkan ucapan Nabi Ibrahim AS adalah bermakna keselamatan, mantap dan terus-menerus menyertai kalian. Demikianlah baginda menjawab sambutan damai dengan yang lebih baik. Bahkan dalam ayat ini, bukan saja sekadar doa dan sambutan yang lebih baik, tetapi disertai dengan jamuan makan yang sangat lazat. Walaupun tentunya para malaikat itu tidak memakannya, salam atau damai yang dipersembahkan dinilai sebagai penghormatan dari yang mempersembahkannya. Manakala kalimah hanidh bermaksud yang dipanggang. Daging yang dipanggang dapat dihidangkan lebih cepat daripada yang dimasak. Hal ini kerana Nabi Ibrahim AS segera menghidangkan sesuatu kepada tetamunya yang disangkakan sebagai pendatang dari jauh yang sebaiknya segera dijamu. Beliau tidak mengetahui bahawa mereka adalah malaikat sebagaimana terbaca pada ayat yang berikutnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan
Mentafsirkan ayat ke-69 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa para utusan kami, para malaikat yang telah datang kepada Ibrahim AS dengan membawa khabar gembira tentang kelahiran Ishak dan darinya lahir Yaqub. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab selamat atas kamu. Dalam ayat ini terdapat dalil disyariatkannya mengucapkan salam dan bahawa ia termasuk ajaran Nabi Ibrahim AS dan didahulukan sebelum berbicara. Demikian juga sepatutnya menjadi salam, menjawab salam melebihi ucapan yang pertama mengucapkan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-69 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa dalam ayat ini Tuhan menjelaskan kedatangan para malaikat kepada Nabi Ibrahim AS untuk menggembirakannya, iaitu menyampaikan bahawa beliau akan dikurniakan seorang putera bernama Ishak dan cucunya yang bernama Yaqub. Selain itu juga mengkhabarkan bahawa kaum Lut akan dibinasakan. Seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama Ibrahim AS dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keadaan Ibrahim serta ayahnya dan kaumnya serta khabar gembira bahawa dia akan memperoleh dua putera bernama Ismail dan Ishak. Selain menceritakan keadaan Ibrahim dengan salah seorang puteranya Ismail. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-69 surah Hud ini menjelaskan bahawa utusan yang dimaksudkan di sini ialah beberapa malaikat Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim bagi menyampaikan sebuah berita yang amat menggembirakan, iaitu isterinya yang mandul dan telah tua yang selama ini belum dikurniakan anak, sekarang akan diberi oleh Allah Ta'ala seorang anak lelaki. Sebelumnya Nabi Ibrahim telah berkahwin dengan Hajar, iaitu seorang pembantu yang dianugerahkan oleh Sarah kepadanya, supaya dia beroleh anak kerana sudah berpuluh tahun tidak juga beroleh anak dengan Sarah sendiri. Maka dengan Hajar, baginda beroleh anak lelaki yang bernama Ismail. Namun Sarah masih ingin dikurniakan putera juga, maka Tuhan telah mengutuskan malaikat lebih rupanya daripada dua, sebab itulah dipakai lafaz jamak iaitu Ruhul. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-69 surah ini menjelaskan bahawa orang mukmin itu sentiasa saling menyokong dan memberi salam. Di antara orang baik dan malaikat selalu mengucapkan kata motivasi selamat, iaitu salam, yang memberi semangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-69 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-69 surah Hud ini menjelaskan mengenai bagaimana Nabi Ibrahim AS dengan kemuliaan hati baginda telah menerima, menyambut serta melayan tetamu. Ayat ini mengandungi mesej yang jelas agar meraihkan dan menghargai tetamu serta mendoakan mereka walaupun tidak dikenali. Seperti mana Nabi Ibrahim AS berdoa untuk malaikat walaupun kita sedia maklum bahawa malaikat adalah makhluk yang tidak melakukan maksiat. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-69 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya memuliakan tetamu kerana ini adalah akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala turut menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana para Nabi menerima, menyambut dan melayan tetamu. Allah merakamkan perkara ini di dalam Al-Quran melalui surah yang lain mengenai cara Nabi Ibrahim AS melayan tetamu baginda. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata salam sejahtera kepadamu. Ia menjawab, salam sejahtera kepada kamu, sambil berkata dalam hati, mereka ini orang yang tidak dikenal. Kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata, silalah makan. Ayat ini menjelaskan bagaimana cara Nabi Ibrahim AS menyambut dan melayan tetamu yang hadir ke rumahnya. Walaupun baginda tidak mengenali orang yang datang ke rumahnya, baginda tidak tahu yang datang itu adalah malaikat, namun baginda tetap melayannya.
Syekh Amin As-Sanqiti melalui kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Ketika menghuraikan kisah Nabi Ibrahim ini telah mendatangkan beberapa pengajaran yang boleh diambil di antaranya, segera menghidangkan makanan dan minuman kepada tetamu, menghidangkan apa yang terbaik yang ada di dalam rumah, mendekatkan makanan kepada tetamu, serta bercakap dengan lemah lembut terhadap tetamu. Selain itu, memuliakan tetamu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan sakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Jika sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seterusnya, Imam An-Nawawi melalui kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab menyatakan bahawa melayan tetamu adalah sunnah. Jika seseorang bertandang ke rumahnya dan tidak ada mudarat baginya, sunat baginya untuk melayan tetamu tersebut. Di samping melayani tetamu, memberi salam juga merupakan satu sunnah yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW dan digalakkan oleh agama kita berdasarkan kepada dalil yang begitu banyak, sama ada dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Antara hadis Nabi SAW yang menceritakan akan kelebihan memberi salam adalah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qal tut'imu at-ta'am wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bi'iyadatil marid, wattiba'il janaiz, wa tasmitil atis, wa nasrid dhaif, wa aunil mazlum, wa ifsya'is salam, wa ibraril muqsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan 7 perkara, iaitu melawat orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang dizalimi, menyebarkan salam dan menunaikan sumpah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini terdapat 7 perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dilaksanakan bagi menjaga hubungan sesama manusia. Salah satu di antaranya ialah menyebarkan salam. Impak pelaksanaan perintah ini akan melahirkan masyarakat yang saling berkasih sayang, mesra dan hormat menghormati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-69 surah Hud ini ialah, pertama, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan agar meraihkan dan melayan tetamu dengan sebaik-baiknya. Tetamu pula haruslah menjaga adab-adab semasa menziarahi rumah orang lain, iaitu memilih waktu yang sesuai serta mendoakan kebaikan buat tuan rumah. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menyebarkan ucapan salam kepada saudara se-Islam yang lain, sama ada yang dikenali ataupun tidak, kerana perbuatan ini merupakan sunnah yang amat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salam itu juga merupakan doa kebaikan dan keselamatan kepada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.